berhimpunkan, yakni dan terkandung segala makna bagi sifat ini, segala pengertian bagi sifat ini. Sifat mana? Yakni yang kita telah belajar dulu, iaitulah maknanya daripada segala sifat-sifat yang wajib bagi Allah, mustahil atas Allah, dan juga harus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga lah yang kita belajar di nubuwah, di bab risalah kenabian, maknanya segala sifat-sifat yang wajib bagi Rasul, segala sifat-sifat yang mustahil atas Rasul, dan juga yang harus bagi Rasul. Cukup dulu kita belajar 50 akidah tu. Itu sifat ni domeh balik kepada sana. Dan menghimpunkan, terkandung segala makna ataupun pengertian bagi sifat ini, iaitulah 50 akidah tu yang kita telah belajar dulu tu. Di dalam bab uluhiyah, bab ketuhanan yang merangkumi wajib bagi Allah, mustahil atas Allah, harus bagi Allah. Begitu juga di dalam bab nubuwah, wajib bagi Rasul, mustahil atas Rasul, harus bagi Rasul. Itu semuanya tu. Itu takkid dia bagi. Semuanya, semua tadi tu berhimpun, terkandung oleh dua kalimah, oleh makna bagi perkataan dua kalimah. Berhimpun oleh dua kalimah, yakni oleh makna bagi dua kalimah. Duk berhimpun di dalam dua kalimah ni. Kita duk belajar dulu bersabit dengan yang bergantung, yang berkaitan dengan kenabian dan juga dengan uluhiyah dan juga nubuwah. Semua tu masuk di dalam makna bagi perkataan dua kalimah ni. Kalimah mana? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dua kalimah yang kita ucap tu duduk dalam tu semua tu. Kita belajar dulu 50 akidah tu, duduk terkandung di dalam dua kalimah yang kita duduk tuturnya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makna duduk dalam tu. Kita belajar 50 akidah tersebut. Sebagaimana maknanya bandingannya, umpama kita kata tanah ni, 1 ekar ni adalah milik aku. Dia kata tanah 1 ekar tu semua ni milik aku saja. Bila dia kata begitu, tanah berluas 1 ekar tu milik dia seorang, geti kepada kitanya secara lazim, maknanya pokok-pokok yang berada di dalam tanah dia, yang terdiri daripada pokok duriannya, pokok rambutannya, macam-macam lah. Begitu maknanya kita sebut la ilaha illallah. Bila kita kata begitu, terkandunglah bagi makna tu, iaitulah 50 akidah yang kita belajar dulu. Seolah-olah bandingannya seperti tadi. Seperti kita kata 1 ekar ni milik aku, maka benda-benda yang berada di dalam tanah kita 1 ekar tu, secara otomatiknya termasuk milik kita. Dengan kata itulah la ilaha illallah 50 akidah masuk di dalam makna pengertian dua kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini semuanya bersabit dengan maknanya yang kita belajar dululah. Yang kita belajar dulu. Artinya, terjemahan dia. Ini terjemahan daripada lafaz Arabnya kepada Melayu kita. Bukan makna lagi. Ini hanya terjemah. Terjemah daripada lafaz Arab, nak terjemah kepada lafaz Melayu kita.
tak boleh faham lagi ni. Hanya terjemah saja. Makna-makna ni apa yang murad, apa yang dikehendaki daripada lafaz. Itu lafaz, itu baru makna. Ini terjemah. Artinya, yakni terjemahannya, tiada Tuhan melainkan Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Terjemah daripada lafaz Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu pula ialah pesuruh Allah. Segala makna sifat ni semuanya oleh dua kalimah syahadah tu bahawasanya dan kenyataan dan keterangan dan huraian dan huraian. Dah kita kata tadi, Syekh Ahmad kata menghimpunkan segala makna, makna bagi sifat ni, sifat yang kita belajar tu, 50 akidah yang kita belajar tu, makna dia terhimpun di dalam dua kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lagu mana? Macam mana terhimpun tu? Ini dia nak hurai ni. Dan kenyataan demikian itu, dan keterangan dan huraian demikian itu, demikian kata menghimpunkan segala makna 50 akidah ni di dalam dua kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni begini. Bahawasa kalimah yang pertama, mana kalimah yang pertama? Iaitu kalimah yang pertama tu la ilaha illallah tu, satu kalimah yang pertama. Kalimah yang keduanya Muhammadur Rasulullah. Apa kalimah? Patah. Patah kalimah ni. Dua kalimah. Kalimah yang pertama la ilaha illallah. Kalimah yang kedua Muhammadur Rasulullah. Kalimah apa situ? Kalimah lughawi. Kalimah pada lughah. Adapun kalaulah kalimah pada istilah, bukan dua kalimah lagi dah. Banyak tu. La satu, ilah dua, illa tiga, Allah empat, Muhammad lima, Rasulun Allah. Itu kalau kalimah pada istilah. Adapun sekarang kalimah pada lughah. La ilaha illallah, satu kalimah dia panggil. Muhammadur Rasulullah, kalimah yang kedua. Itu dua kalimah. Dua kalimah ni dengan kita kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, terkandung di dalam dua patah kalimah tersebut oleh segala pengertian yang kita belajar di dalam bab ketuhanan dan juga bab kenabian. Iaitulah 50 akidahnya terkandung di dalam dua kalimah ni. Iaitulah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini dia nak urai. Macam mana terhimpun tu? Dan kenyataan, yakni dan keterangan, huraian demikian itu, demikian kata menghimpunlah segala makna, segala pengertian bagi sifat 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 uluhiyah dan juga bab kenabian 50 akidah tu di dalam dua kalimah. Lagu ni bahawasanya kalimah yang pertama tu, mana kalimah yang pertama tu? Iaitu kalimah yang pertama tu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Khabar bahawasa dia. Memberi faedah, yakni memberi faham, memberi genti akan iqrar, memberi faham, memberi genti, memberi faedah akan, yakni akan yang mendengar. Memberi faedah di situ akan, yakni akan yang mendengar, tambah saja. Nak suruh kita faham. Beri faedah kepada orang yang mendengar akan iqrar, akan pengakuan. Akan pengakuan, yakni pengakuan orang yang berkata. Gitu pula. Akan ikrar, yakni akan pengakuan siapa? Pengakuan orang yang berkata.
kita yang dengar tu memberi faedah kepada orang yang mendengar melalui pengakuan orang yang berkata tu dengan menafikan ketuhanan. Ikrar pengakuan orang yang berkata tu kita dengar memberi ertinya dengan menafikan ketuhanan, menafi daripada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan maknanya manakala kita dengar orang kata la ilaha illallah, kita dengar orang kata begitu, kita fahamnya bahawasanya dia buat pengakuan bahawa tidak ada dah Tuhan yang lain melainkan Allah Ta'ala. Manakala kalimah tersebut la ilaha illallah tu orang kata begitu, kita balik yang mendengar dia kata la ilaha illallah, dia akui di lidah dia macam begitu. Apa yang tersebut di dalam mulut dia la ilaha illallah. Maka balik kita yang dengar ikrar dia, dengar pengakuan dia, dengar apa yang dia sebut tu, memberi faham kepada kita, dia beritahu kepada kita, dia membuat pengakuan bahawasanya tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Itu maknanya faedah dia. Kalimah yang pertama la ilaha illallah ni memberi faedah kepada orang yang mendengar. Maknanya pengakuan yang dia kata tadi tu dia menafikan ketuhanan daripada yang lain daripada Allah. Itu satu. Dan mengisbatkan dia kan ketuhanan baginya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini atas kata memberi faedah. Atas dia kalamnya begini, memberi faedah akan yang mendengar. Memberi faedah akan yang mendengar tadi itu ikrar pengakuan orang yang berkata dan mengisbatkan dia kan ketuhanan baginya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni adanya Allah Ta'ala jah. Itu kita faham, yakni ada Allah Ta'ala jah. Yang tu yang kita faham. Manakala seseorang kata la ilaha illallah, dia kata la ilaha illallah, orang tu kata begitu, balik kita yang dengar orang kata begitu, satunya kita fahamnya dia buat pengakuan tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Itu satu. Kita faham kali yang keduanya Allah jah Tuhan itu mengisbatkan dia kan ketuhanan bagi, mengisbatkan dia kan ketuhanan baginya bagi Allah Ta'ala. Kita faham dia kata Allah jah Tuhan. Bila kata la ilaha illallah, kali yang pertama memberi faham kepada kita dia buat pengakuan tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Pengakuan yang kedua yang kita fahamnya daripada situ, iaitulah Allah jah Tuhan. Itu panggil mengisbatkan dia kan ketuhanan baginya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bisa begini. Contoh, ada orang telefon kepada kita, hello, ataupun orang ambil jumpa dengan kita, aku ni tak ada duit mari pinjam 500. Umpamanya pinjam 500 tak ada duit. Maknanya misalnya aku nak beli barang sikit, susu anak tak ada ni, duit tak ada sekeping ni, mari pinjam kat aku 500. Dia minta kepada kita supaya kita pinjamkan duit kita kepada dia RM500. Kita pula jawab, tidak ada duit bagiku melainkan 100. Itu kita, tak ada duit aku melainkan adanya 100. Apa yang kita faham? Kita yang nak minta pinjam tadi, kita nak 500, tapi dia jawab kepada kita tidak ada bagiku duit melainkan 100. Kita fahamnya manakala dia kata begitu, kita faham, memberi faham kepada kita dia tak ada duit selain 100.
Dan kita fahamnya bahawasanya 100 tu sahaja yang ada pada dia. Kita faham dia tak ada duit, melainkan ada 100. Dan kita faham juga dia mengisbatkan bagi dianya hak ada di dianya 100. Ini kata la ilaha illallah. Dengan maknanya kita faham dia menafikan Tuhan yang selain daripada Allah, dan dia mengisbatkan hanya Allah sahaja Tuhan. Itu bandingan dia bersama dia. Mana kalau orang kata dia tidak ada duit, melainkan 100, apa yang kita fahamnya? Dia hanya ada 100 ringgit saja. Itu makna la ilaha illallah. Itu bagi kita yang mendengar orang yang kata la ilaha illallah, kita beri faedah kepada kitanya, memberi faham kepada kitanya. Dia kata begitu. Dia menafikan Tuhan yang selain daripada Allah, dan dia mengisbatkan hanya Allah sahaja Tuhan. Itu makna kalimah yang pertama, iaitu la ilaha illallah. Itu bandingan dia tu. Dia nampak. Umpama lagi. Contoh, orang tu kata orang tu mari rumah Tok Guru. Dia maknanya isteri dia pun buka, saujah Tok Guru dia buka. Tok Guru ada? Dia kata. Tok Guru ada? Saujah dia kata, oh tak ada. Tidak ada seorang pun melainkan anak dia. Dia kata. Tidak ada seorang pun dalam rumah ni melainkan anak dia. Anak dia aja ada. Maka kita fahamnya manakala zaujah dia, isteri pada Tok Guru tadi tu, dia kata begitu, bermaknanya dia mengaku kata orang lain selain daripada anak dia tak ada dalam rumah ni. Dan dia mensabitkan hak adanya hanyalah anak. Itu biar kita faham makna daripada kalimah la ilaha illallah. Satu patah kalimah tersebut dengan makna itu, kita nak beritahu pada kita. Habis. Dan hakikat Tuhan itu, ini dia nak takrif kepada kita. Tuhan tu ilah. Ilah tu Tuhan. Apa Tuhan? Takrif Tuhan tu apa? Dan hakikat Tuhan itu, yakni dan takrif Tuhan itu, yang kita kata Tuhan ni, takrif dia ni, ialah zat. Yakni ialah satu zat. Tuhan ni ialah satu zat yang disembahkan dengan sebenar. Itu Tuhan. Al-ma'bud bihaqqin dalam kitab Arab. Tuhan ni ialah satu zat yang disembah dengan sebenar. Yakni satu zat yang kita sembah dia kena dah tu. Gitu. Yakni apa kita sembah tu kena kepada Tuhan dia sendiri dah tu. Atau panggil Tuhan ialah satu zat yang kita sembah dengan sebenar. Yakni satu zat yang kita sembah dia kena dah. Kena kepada Tuhan dia sendiri. Adapun seseorang yang dia sembah bulan umpamanya, ataupun seseorang yang sembah matahari umpamanya, itu bukan Tuhan tu. Bukan Tuhan yang sebenar. Dia sembah tu tak kena pada Tuhan dia. Adapun kita hendak sembah sekarang ni, atau kena tu Tuhan yang sebenar. Itu Tuhan. Tuhan ni kena kepada satu zat yang disembah dengan sebenar. Dengan maknanya satu zat yang kita sembah tu, dia kena dah tu kita sembah. Kena kepada Tuhan dia dah tu. Itu panggil Tuhan. Tuhan ialah satu zat yang disembah dengan sebenar. Manakala begitu, manakala kita tahulah maknanya takrif Tuhan ialah satu zat yang disembah dengan sebenar, dan lazimlah dan fahamlah
Dan tentulah bahawasanya ia Allah Ta'ala ni, iaitulah Allah Ta'ala, iaitu Tuhan yang disembah dengan sebenar ni, tentulah fahamlah kepada kitanya, dia tu terkaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya, yang lain daripada Allah. Manakala kita faham Tuhan ni ialah satu zat yang disembah dengan sebenar, manakala begitu tentulah Allah ni, Tuhan yang kita sembah dengan sebenar ni, dia kena terkaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya, yang lain daripada Allah. Terkaya di situ bukan dengan makna kaya lawan miskin tu, tidak tu. Terkaya dengan makna tak berhajat, ataupun terkaya dengan makna lepas. Terkaya dengan makna tak berhajat daripada barang yang lain. Dia tak berhajat kepada yang lain, dia lepas daripada yang itu makna Tuhan. Tuhan ni dia mesti tak berhajat kepada barang yang lain. Itu satu. Yang keduanya, Tuhan ni manakala kata Tuhan ni ialah satu zat yang disembah dengan sebenar, kita faham juga dan berkehendak kepadanya, kepada Allah, oleh tiap-tiap barang yang lainnya, yang lain daripada Allah. Dan berkehendak yakni dan tak boleh lepas, ataupun dan berhajat kepadanya, kepada Allah, oleh tiap-tiap yang lain daripada Allah. Itu Tuhan dia bagi. Tuhan ni kedua, kena dia terkaya, kena dia tu tak berhajat, kena dia tu lepas daripada tiap-tiap yang lain. Dia tak berhajat kepada makhluk dia, kepada benda yang dia cipta. Dan benda yang dia cipta tu, tiap-tiap yang lain tu tak boleh lepas dengan dia. Itulah panggil Tuhan. Tuhan yang disembah dengan sebenarnya. Dia tak berhajat kepada yang lain, tetapi yang lain berhajat kepada dia. Itulah Tuhan. Itu makna dia. Maka makna la ilaha illallah itu habis. Itu syarat. Kalau panggil nak kata Tuhan tu kena dua. Kena dia tu terkaya, dan orang lain pula kena berkehendak kepada dia. Itulah dia panggil Tuhan, zat yang disembah dengan sebenar. Maka makna la ilaha illallah itu, maka maksud la ilaha illallah itu, tiada Tuhan yang disembahkan dengan sebenar. Tiada yang disembah dengan sebenar pada nafsul amri itu, pada diri hakikat itu, pada diri perkara yang berlaku itu. Tak ada melainkan Allah jah. Itu makna la ilaha illallah. Terjemah dia, tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Maksud dianya Allah jah Tuhan. Itu maksud sebenar bagi kalimah la ilaha illallah. Dan lazim daripada demikian itu, demikian Allah jua Tuhan yang sebenar. Ataupun dan lazim daripada demikian itu, demikian kata tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar pada nafsu amri itu melainkan Allah tu. Lazim tentulah bahawasanya la mustaghniyan an kulli ma siwahu wala muftakiran, ataupun wala muftakirun ilaihi kullu ma adahu illallah. Artinya, dah tak bagi tu, la mustaghniyan an kulli ma siwahu wala muftakiran, ataupun wala muftakirun boleh juga, ilaihi kullu ma adahu illallah. Artinya, tiada yang terkaya daripada
barang yang lainnya yang lain daripada Allah. Tiada yang terkaya, yakni tidak ada zat yang boleh lepas daripada tiap-tiap barang yang lain, dan tiada berkehendak kepadanya, kepada Allah oleh tiap-tiap yang lain, melainkan Allah sahaja, Allah Ta'ala sahaja. Yakni dengan maknanya Allah jualah yang terkaya daripada tiap-tiap yang lain, dan Allah Ta'ala sahajalah yang berkehendak oleh tiap-tiap yang lain kepada Allah. Itu maksud dia, sebagaimana atas tadilah, sebagaimana atas. Habis itu. Dan bermula ini lazim, dan bermula ini lazim. Ini lazim mana? Dan lazimlah bahawasanya ia Allah Ta'ala terkaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya, dan berkehendak kepadanya, kepada Allah oleh tiap-tiap barang yang lainnya. Rujuk situ. Bagi atas tu maknanya 1, 2, 3, 4. Atas 4 daripada dia tu. Dan bermula ini lazim. Ini lazim mana? Atas tu. Dan lazimlah bahawasanya ia Allah Ta'ala tu terkaya daripada tiap-tiap barang yang lain, dan berkehendak kepadanya oleh tiap-tiap yang lain tu, ialah menghimpunkan ia ini lazim, terkandung habis dengan kata maknanya lazim bahawasanya terkaya daripada tiap-tiap barang yang lain, dan berkehendak kepadanya oleh tiap-tiap yang lain tu, akan segala aqaid, akan segala akidah yang bergantung dengan Tuhan. Segala akidah 50 tu termasuk di dalam kata la ilaha illallah. Apa la ilaha illallah? Iaitulah kita mengaku Allah jah Tuhan. Allah jah Tuhan. Bila kata Allah itu sahaja Tuhan, maka Tuhan ni mesti terkaya daripada tiap-tiap yang lain, dan berkehendak oleh yang lain kepada dia. Semua akidah 50 tu masuk dalam tu. Masuk di dalam kata 2 pintu tadi. Itu mana? Itu terkaya dan pintu berkehendak oleh yang lain kepada dia. Ini dia nak urai satu-satu. Cuba kita tengok dulu. Itu pening-pening sikit dah tu. Maka istighna'nya Ta'ala itu, ini jalan pintu yang pertama ni, dia nak masuk ni. Dia nak masuk 50 akidah tu. Macam mana masuk di dalam kata la ilaha illallah ni? Melalui 2 pintu, iaitulah pintu istighna' dan juga pintu iftiqar ilaih. Iaitulah pintu terkaya yang daripada tiap-tiap yang lain, dan berkehendak oleh tiap-tiap yang lain kepada Allah. Masuk dalam itu. 40 yang bergantung dengan Tuhannya. Mana? 20 campur 20 campur 1, 41 akidah masuk di dalam la ilaha illallah. Adapun Muhammadur Rasulullah 9 akidah masuk dalam tu. Kita belajar di 4 kenabian tu, iaitulah siddiq, amanah, tabligh, fatanah. 4 yang wajib, 4 yang mustahil lawan dia, 1 yang harus, jadi 9. Yang tu masuk di dalam kata Muhammadur Rasulullah. Adapun sifat yang wajib pada Allah Ta'ala 20, sifat yang mustahil atas Allah Ta'ala 20, sifat yang harus bagi Allah Ta'ala 1. 20 campur 20 tambah 1 jadi 41. Yang tu masuk terkandung di dalam kalimah la ilaha illallah. Masuk dengan jalan mana? Dengan jalan 2 pintu ni. Mana pintu dia? Pintu terkaya 1, dan juga pintu iftiqar. Ini dia nak cerita satu-satu kepada kita. Maka istighna'nya Allah Ta'ala itu
Maka istighnanya Allah Ta'ala itu, arti istighna itu, apa arti dia? Terkayanya Allah Ta'ala daripada tiap-tiap yang lain itu. Tak berhajat Allah Ta'ala daripada tiap-tiap yang lain tu. Macam mana? Istighna. Masuk dalam pintu ni melazimkan wajib wujudnya wujud Allah Ta'ala. Tentulah memistikan Allah Ta'ala tu bersifat dengan wujud. Dan kidamnya kidam Allah, tentulah mesti Allah Ta'ala tu bersifat dengan kidam. Dan bakonya bako Allah, yakni tentulah mesti Allah Ta'ala tu bersifat dengan sifat bako. Dan mukhalafatuhu Ta'ala lil hawadis, dan qiyamuhu bin nafsi, dan wajib sama, yakni melazimkan wajib sama. Itu atas pada kata atas qaul, atas perkataan ulama yang subut tasa, subut sifat maknawiyah, atas perkataan yang mengisbatkan sifat maknawiyah kaunuhu tu. Tu malu masuk kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Maknanya kalaulah atas qaul yang tidak menyabitkan sifat maknawiyah, tak ada lah tiga tu. Tak ada lah kaunuhu sami'an, tak ada lah kaunuhu basiran, tak ada lah kaunuhu mutakalliman. Buang tiga tu. Adapun sekarang kita nak bincang di dalam qaul yang mengisbatkan sifat maknawiyah, yakni qaul dhaif tu. Maka berlaku di atas qaul yang dhaifnya, masuk di dalam pintu terkaya ni berapa sifat? 1 wujud, 2 kidam, 3 baqa, 4 mukhalafah, 5 qiyamuhu ta'ala bin nafsi, 6 sama, 7 basar, 8 kalam, 9 kaunuhu sami'an, 10 kaunuhu basiran, 11 kaunuhu mutakalliman. Kalaulah luput sebelah sifat ni, dia tak panggil terkaya dah Allah Ta'ala. Kalaulah luput salah satu saja daripada sifat-sifat sebelah dia sebut tadi tu, Allah Ta'ala tidak lagi terkaya nama dia. Ada kalanya kalaulah luput salah satu daripada tu, Allah Ta'ala berhajat kepada yang menjadi, maka tak terkaya dah. Kalau luput salah satu daripada sebelah sifat tadi, kalau luput salah satu saja daripada sebelah sifat tu, Allah tak terkaya lagi. Dengan maknanya ada kalanya dia berhajat kepada yang menjadi satu. Tanda taruh dulu. Biar tak faham pun tanda taruh dulu. Yang keduanya, ada kalanya sekiranya luput sebelah sifat tu bermakna Allah Ta'ala tak terkaya, tak terkaya. Ada kalanya dia akan berhajat kepada yang dia nak tumpang, maka tak terkaya lah dia, kerana dia berhajat kepada benda yang dia nak tumpang. Ataupun ada kalanya dia berhajat kepada yang nak menolakkan kekurangan pada dia. Macam mana? Jalan dia begini. Sekiranya luput sifat wujud di Allah, dia kena ada sebelah sifat ni baru panggil dia terkaya. Sekiranya salah satu daripada sifat tu luput di dia, di Allah, ambil yang pertama dulu, luput sifat wujud. Bila luput sifat wujud, maka Allah berkehendak kepada yang menjadi. Tak ada. Bila dia tak ada, dia berkehendak kepada orang yang mengadakan dia tu. Dia berhajat kepada yang menjadi. Bila? Jika luput sifat wujud di Allah. Sebab itulah melazimkan dia kata wajib wujudnya Allah. Nak masuk di dalam pintu terkaya Allah Ta'ala.
Kalau luput saja salah satu daripada 11 sifat ni, tak panggil Allah tu terkaya. Maka ada kalanya dia berhajat kepada yang menjadi, ada kalanya dia berhajat kepada yang dia nak tumpang, ada kalanya dia berhajat kepada yang nak menolakkan kekurangan padanya. Maka contoh yang pertama, sekira luput sifat wujud, Allah tu tak ada, maka dia berhajat kepada yang mengadakan dia. Dia berhajat kepada yang menjadi. Itu sekira luput sifat wujud. Yang kedua pula, sekira luput sifat kidam pula. Sifat apa? Tidak ada awal bagi ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekiranya luput sifat kidam, maka Allah Ta'ala tu baru. Bila baru, berhajat kepada yang membaharukan dia, berhajat kepada yang menjadikan dia. Semua ni terkait dengan makna pengertian yang kita belajar di sifat dulu. Itu semuanya terkait dalam sana. Maknanya kita kena faham sana, baru faham di sini. Faham di sifat Allah, fahamlah di sini. Bila Allah Ta'ala luput sifat kidam, lazimnya Allah Ta'ala tu baru. Bila Allah Ta'ala tu baru, dia berhajat kepada yang membaharukan dia, maka dia tak terkaya lagi pada ketika itu. Yang ketiga pula, sekira luput bakok dia Allah Ta'ala pula, akan keluar baru juga. Semua tu kena tengok di bahasan sifat bakok. Ada dah dia tahap belakang dah dulu. Sekiranya Allah Ta'ala tu bakok, Allah tu fana. Sekira fana, jalan dia begini, keluar natijahnya Allah Ta'ala tu baru. Sekiranya Allah Ta'ala tu tak bakok, Allah Ta'ala akan jadi baru serupa kita juga. Maka bila serupa kita juga, dia berhajat kepada yang menjadi. Yang keempat pula, sekira Allah Ta'ala luput mukhalafah pula, dengan maknanya Allah Ta'ala tu sama dengan makhluk, pun akan keluar natijahnya Allah Ta'ala akan berhajat kepada yang menjadi juga. Dah sama dengan makhluk. Makhluk ni apa? Benda yang kena jadi. Allah Ta'ala pun akan keluar natijahnya dia berhajat kepada yang menjadi. Sekira luput mukhalafah. Yang kelimanya, sekira luput pula sifat qiyamuhu ta'ala bin nafsih. Luput sifat qiyamuhu ta'ala bin nafsih. Kita kena tengok dulu. Qiyamuhu ta'ala bin nafsih ada dua makna. Makna yang pertama, iaitulah dengan maknanya Allah Ta'ala tak berhajat pada zat dulu. Kita belajar dulu. Makna yang kedua bagi sifat qiyamuhu ta'ala bin nafsih ialah Allah Ta'ala tak berhajat kepada yang menjadi. Sekira Allah Ta'ala tu luput sifat qiyamuhu ta'ala bin nafsih dengan makna yang kedua, dengan maknanya dia berhajat kepada yang menjadi, maka dia tak terkaya lagi dah, kerana dia berhajat kepada yang menjadi. Maka lima sifat tu, wujud, qidam, baqa, mukhalafah, qiyamuhu ta'ala bin nafsih, maknanya duduk dalam kategori tadi, berhajat kepada yang menjadi. Itu yang saya bagi tahu di bawah. Baik. Sekira luput qiyamuhu ta'ala bin nafsih dengan makna yang pertama pula. Apa makna yang pertama? Berhajat kepada zat. Sekiranya Allah berhajat pada zat, maka dia berhajat kepada yang dia nak tumpang. Dia tak terkaya lagi lah. Manakala luput sifat sama pula, tak ada sifat sama di Allah, dengan maknanya Allah Ta'ala tu tuli. Luput sifat basar, dengan maknanya Allah Ta'ala tu buta. Luput sifat kalam, dengan makna Allah Ta'ala tu bisu. Buta, tuli, bisu ni apa dia panggil? Sifat kekurangan. Bisu, buta, tuli, sifat kekurangan. Bila sifat tu merupakan sifat kekurangan, maka dia berhajat kepada yang nak menolak kekurangan
daripada dia. Dia berhajat kepada satu zat yang boleh sembuhkan dia daripada tuli buta bisu. Maka ketika tu dia berhajat kepada yang nak menolak kekurangan pada dia. Bila hak ni sekira luput sifat sama, sekira luput sifat basar, sekira luput sifat kalam. Maka kerana itulah melazimkan wajib Allah Ta'ala tu bersifat dengan wujud, wajib Allah Ta'ala bersifat dengan kidam, wajib Allah Ta'ala bersifat dengan baqa, wajib Allah Ta'ala bersifat dengan mukhalafah, mesti Allah Ta'ala bersifat dengan qiyamuhu ta'ala bin nafsi, mesti Allah Ta'ala bersifat dengan sama, mesti Allah Ta'ala bersifat dengan basar, kalam, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Kerana supaya maknanya barulah sah nak dikatakan Allah Ta'ala tu terkaya. Barulah sah nak dikatakan Allah Ta'ala tu terkaya. Kalau luput salah satu daripada sifat tu, tak terkaya dah. Ada kalanya keluar jalan tadi. Keluar jalan tadi. Kerana maka istighna Allah Ta'ala itu artinya terkaya daripada tiap-tiap yang lain tu, melazimkan wajib wujudnya dan kidamnya dan baqanya dan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis dan qiyamuhu bin nafsi, dan melazimkan wajib sama dan basar dan kalam dan kaunuhu sami'an dan kaunuhu basiran dan kaunuhu mutakalliman tu. Kaunuhu sami'an basiran kaunuhu mutakalliman atas qaul yang subuh, atas qaul yang mengisbatkan sifat maknawiyah kaunuhu ni. Kerana ini illat pada kata sebab apa terkayanya daripada tiap-tiap yang lain tu melazimkan wajib wujud, melazimkan kidam Allah, melazimkan baqa Allah dan hingga akhir tu. Lagu ni, jika tiada wajib bagi Allah Ta'ala, fardu takdirnya buat misalnya, kalaulah tak wajib bagi Allah, tak wajib pada akal lah, tak wajib bagi Allah Ta'ala tu sifat ni sebelah sifat yang disebut tadi tu, ataupun atas qaul yang rajihnya, maknanya tidak mensabitkan kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman, maknanya tolak tu sebelah, tolak tiga, sebelah tolak tiga jadi 8, gitu. Biarlah kita ambil sebelah ni lah, atas qaul yang dhaif ni, atas qaul yang mensabitkan sifat maknawiyah ni. Jika tiada wajib baginya bagi Allah oleh sifat ni, oleh sifat sebelah ni, nescaya berkehendaklah kepada yang mengadakan dia. Berkehendaklah Allah Ta'ala kepada yang mengadakan dia. Apa berkehendak kepada yang mengadakan dia? Yang ini jika luput sifat wujud, jika luput sifat qidam, jika luput sifat baqa, jika tidak ada sifat mukhalafah, jika tidak ada sifat qiyamuhu ta'ala bin nafsi dengan makna yang kedua, maka Allah Ta'ala pada ketika itu berkehendak kepada yang mengada, atau kepada zat yang nescaya berkehendak Allah Ta'ala kepada zat ini jika luput qiyamuhu ta'ala dengan makna yang pertama. Jika luput qiyamuhu ta'ala bin nafsi dengan makna yang pertama, bila luput qiyamuhu ta'ala bin nafsi dengan makna yang pertama, maka berkehendaklah Allah Ta'ala kepada nutupan di zat lain. Sekiranya luput qiyamuhu ta'ala bin nafsi makna yang pertama, atau kepada mereka, yakni nescaya berkehendaklah Allah Ta'ala kepada mereka, kepada zat yang menolak daripada Allah Ta'ala akan kekurangan, yakni akan sifat kekurangan. Jadi mana pula ni? Jika luput sifat sama, jika luput sifat basar, jika luput sifat kalam, jika luput sifat kaunuhu tadi tu, maka dia berkehendaklah Allah Ta'ala kepada zat yang nak menolakkan, nak menyembuhkan daripada dia tu akan sifat kekurangan yang ada pada dia.
lagi lah Allah Ta'ala, tak terkaya lagi lah Allah Ta'ala. Panggil dia tu berhajat. Ada kala berhajat pada yang mengada, ada kala berhajat kepada zat, ada kalanya berhajat kepada mereka ataupun zat yang nak menolakkan daripadanya akan sifat kekurangan. Itu jika luput sebelah tadi tu. Maka apabila wajib baginya bagi Allah Ta'ala segala sifat ini, mana segala sifat ini tu sifat wujud, dan bapak, mukhalapat hingga akhir tu lah. Secara mustahil lah oleh segala lawannya lawan bagi segala sifat sebelah ni. Segala lawan tu mustahil lah. Maka ini istighna Allah Ta'ala ni 22 akidah. Istighna Allah Ta'ala masuk di dalam kata istighna Allah Ta'ala ni 22 akidah. Hal keadaan 22 akidah tu daripada wajibat dan mustahilat. Apa maknanya? Sebelah yang wajib, sebelah yang mustahil, campur dua tu jadi 22. 22 tu masuk di dalam pintu istighna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk dalam pintu tu. Itu pun kalau nak faham lagi panjang pula tu. Mustahil dengan makna macam mana? Mustahil dengan makna istihalatul mustahil. Masuk di dalam kata istighna tu. Mustahil apa? Lemah Allah Ta'ala. Lemah masuk dalam kata istighna. Tuli masuk dalam istighna. Buta masuk istighna. Itu sifat mustahil kan? Maka ada pembantu masuk di dalam kata istighna, bukan istihalatul mustahil. Itu masuk di dalam istighna. Apa istihalatul mustahil? Yakni kata tak lemah Allah Ta'ala tu, tak buta Allah Ta'ala tu, tak terima Allah Ta'ala tak ada, tak terima Allah Ta'ala sama dengan makhluk. Yang tu dia panggil istihalatul mustahilah. Masuk dalam kata dalam pintu istighna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk dalam pintu istighna Allah Ta'ala 22 akidah dalam tu. Habis itu. Dan melazim ia istighna Allah Ta'ala pula. Dan melazim ia istighna Allah Ta'ala pula akan nafi wajib berbuat sesuatu daripada segala mungkin, atau meninggal berbuat akan mungkin. Ini atas pada kata artinya terkaya Allah. Maknanya begini, maka istighna Allah Ta'ala itu, apa maksud istighna Allah? Artinya terkaya Allah Ta'ala, tak berhajat Allah Ta'ala daripada tiap-tiap yang lain itu. Allah Ta'ala tak berhajat pada tiap-tiap yang lain. Allah tak berhajat pada makhluk dia. Maka melazimkan apa maksud kita? Melazimkan ia istighna pula akan nafi, yakni akan ternafi wajib berbuat sesuatu daripada segala mungkin, atau meninggal berbuat akan segala mungkin. Fahamnya? Harus sahaja Allah Ta'ala buat. Ternapi wajib buat sesuatu daripada segala mungkin tu. Ternapi wajib Allah Ta'ala tinggal buat. Fahamnya? Harus sahaja Allah Ta'ala buat. Harus sahaja Allah Ta'ala buat. Bukanlah wajib Allah Ta'ala buat. Bukanlah wajib Allah Ta'ala nak meninggalkan buat. Hanya harus sahaja Allah Ta'ala tu buat. Sekiranya Allah Ta'ala tu wajib buat ataupun wajib tinggal daripada buat, maka dia tidak lagi istighna. Dia tidak lagi terkaya. Kerana apa? Kerana menjadi tekanan kepada dia kena buat mungkin, kena buat makhluk. Menjadi tekanan kepada dia jangan buat makhluk. Maka dia ketika tu tidak terkaya.
Maka istighna ni faham kepada kita harus sahaja Allah Ta'ala buat. Dan jika tiada, yakni jika tiada ternafi wajib perbuat sesuatu daripada segala mungkin dan meninggalnya perbuat akan segala mungkin ni, jika tiada, yakni fahamnya wajib kena buat. Fahamnya wajib kena buat. Kalau begitu, nescaya lazimlah ketiadaan istighna'nya Allah Ta'ala. Kalaulah Allah Ta'ala tu wajib kena buat, kalaulah Allah Ta'ala tu wajib kena tinggal daripada buat makhluk ni, melazimkan ketiadaan istighna' Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada memperbuat sesuatu itu atau meninggalkannya kan perbuat daripada sesuatu itu. Itu dia panggil contohkan, maknanya mestilah memperbuat tu ataupun mesti tinggal. Jadi mesti Allah Ta'ala kena buat, jadi mesti kena Allah Ta'ala tu tinggal. Maka ketika tu cukuplah istighna'. Tidak istighna' lagi, kita panggil Allah Ta'ala tu terkaya lah. Maka ini melazim pula akan nafi wajib perbuat sesuatu daripada segala mungkin atau meninggalkan perbuat segala mungkin tu, ialah satu akidah pula. Satu akidah pula, iaitu satu akidah tu, akidah yang harus. Maka jumlah barang yang lazimkan dia kan barang. Maka jumlah, yakni maka bermula jumlah, maka bermula perhimpunan barang yang lazimkan dia kan barang oleh istighna' itu semua sekali jika dihimpun semua masuk di dalam pintu istighna' ni 23 akidah. Jadilah 23 akidah. Tadi campur sebelah yang wajib, sebelah yang mustahil, 22 campur yang harus satu ni, jadilah 23 akidah masuk dalam kata istighna' Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu istighna'. Dan iftiqar. Habis istighna'. Ini masuk pintu kedua pula. Pintu iftiqar dia panggil. Dan iftiqar, yakni iftiqar ilaih. Kalau iftiqar saja berarti setakat tu dia panggil Allah yang berkehendak kepada makhluk. Allah berkehendak kepada makhluk tu mustahil. Dia panggil Allah yang berkehendak dari iftiqar saja. Padahal kita yang berkehendak kepada Allah. Sebab tu kena kait di situ iftiqar, yakni iftiqarun ilaih. Yani Allah lah. Kita yang berkehendak kepada Allah. Artinya, arti iftiqar ilahi berkehendak, yakni berkehendak oleh segala yang baru, berkehendak kepadanya, kepada Allah. Itu makna iftiqar ilahi. Kita ni yang berkehendak kepada Allah. Itu apa? Itu iftiqarun ilahi. Itu iftiqarun ilahi ni, iaitulah berkehendak oleh segala kepada Allah Ta'ala ni, melazimkan, memistikan haya, yakni melazimkan bersifat dengan sifat haya dan qudrah dan iradah dan ilmu dan kaunuhu hayyan dan kaunuhu qadiran dan kaunuhu muridan dan kaunuhu aliman. Kata kaunuhu hayyan, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman tu atas qaul, atas perkataan subuh sifat maknawiyah, atas qaul ulama yang mensabitkan sifat maknawiyah. Ini maknanya di pintu iftiqar pula masuk di dalam ni sifat haya, sifat qudrah, sifat iradah, sifat ilmu, sifat kaunuhu hayyan, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman. Berapa semua? 8 sifat dulu, masuk situ dulu.
8 sifat. Maknanya kalaulah luput salah satu daripada 8 sifat ni, maknanya tak berkehendaklah yang baru kepada Allah. Contoh, sekiranya luput sifat hayat, bermakna Allah tu mati. Bila mati, buat apa kita nak berhajat kepada yang mati? Tengok kita orang mati, berhajat ke kita pada orang yang mati? Tak berhajat dah kita kepada dia. Itu luputlah iftiqarun ilaih tadi tu, yang maknanya kita ni berkehendak kepada Allah. Sekira Allah tu mati, kita tak berkehendak kepada dia. Luput iftiqarun ilaih tadi. Sekira luput sifat kudrat pula, dengan maknanya Allah Ta'ala tu lemah. Kalaulah dia tu lemah, buat apa kita berhajat pada dia? Dia tu lemah, tak berhajatlah kita pada dia. Luput sifat iradat pun sama juga. Luput sifat ilmu, dengan maknanya Allah tu bodoh. Buat apa kita berhajat pada dia? Dia pun tak tahu, dia tu jahil, dia tu tak tahu. Dia tu ilmu pengetahuan, lawan dia nya bukan bodoh, apa ni? Jahil. Jahil. Dia tu jahil. Buat apa kita berhajat pada dia? Dia pun tak tahu kita begini. Buat apa kita nak berhajat pada dia? Sekira luput sifat ilmu. Sebab itulah memistikan dia tu bersifat dengan hayat, memistikan Allah Ta'ala tu bersifat dengan kudrah, iradah, ilmu, hayat, kaunuhu hayyan, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman. Dan akan wahdaniyah. Campur lagi satu lagi. Ini takdir kalamnya. Dan iftiqarun ilaih, artinya berkehendak oleh segala yang baru kepadanya, kepada Allah tu. Itu iftiqar tu melazimkan akan wahdaniyah. Melazimkan akan wahdaniyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala nyata bagi kita wajib segala sifat ni, yakni wajib Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat ni. Mana segala sifat ni? Hayat, qudrat hingga wahdaniyah tu. Mustahil lah segala lawannya lawan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustahil lah lawan dia. Maka jumlah, yakni maka bermula jumlah barang yang melazimkan dia kan barang oleh iftiqar itu, yakni oleh iftiqarun ilah itu, berapa kesemuanya? Masuk dalam tu 18 akidah. 18 akidah masuk ke semua tu. Mana 18 akidah tu? Hayat 1, kudrat 2, iradat 3, ilmu 4, kaunuhu hayyan 5, kaunuhu qadiran 6, kaunuhu muridan 7, kaunuhu aliman 8, wahdaniyah 9. 9 yang wajib tambah dengan 9 yang mustahil, iaitulah 9 yang istihalatun mustahil. 9 campur 9, jadi 18. Jadi 18 masuk di dalam iftiqarun ilaih. Istighna berapa tadi? 23 campur dengan berapa? 18. Jadi berapa? 40. 41 akidah. Selebihnya itu masuk di dalam Muhammadur Rasulullah. Masuk dalam itu. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa a'lam. Dan kalimah yang kedua, maknanya nak suruh kita faham sikit. Dia kena kita buat kita minda sikit. Kita minda.
Jadi kita sekarang hurai berkaitan dengan kalimah yang pertama dulu. Itulah kalimah la ilaha illallah. Jadi manakala kita kata la ilaha illallah ni, masuk di dalam perkataan ni, masuk dalam perkataan la ilaha illallah pengertian bagi sifat yang wajib, sifat yang mustahil, iaitu istihalatul mustahil, dan masuk sifat yang harus. Sifat yang wajib kita belajar berapa? 20. Sifat yang mustahil kita belajar berapa? 20. Sifat yang harus kita belajar berapa dulu? 1. Jadi 41 akidah merangkumi di dalam makna la ilaha illallah. Bila begitu, cara dia masuknya ni 41 akidah ni, cara dia masuk melalui 2 pintu. Mana pintu dia? Pintu istighna. Iaitulah terkaya. Dan pintu iftiqarun ilaih. Iftiqarun ilaih. Itulah berkehendak makhluk kepada Allah. Berkehendak makhluk kepada Allah. Masuk dalam istighna tadi berapa? 20 ribu. Kita belajar lagi. Masuk dalam pintu iftiqah pula berapa tadi? 18. Campur jadi sama 40. Nah, itu masalah dia. Ya. Sekadar masuk kita faham sikit. Lepas tu balik tengok sendiri dulu, baru insya-Allah lah faham. Surat 20, 23. Kitab Pedoman. Baris yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baris yang ke 6. Qaidatun qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Qaidatun, ini satu kaidah. Bila kita, yakni kita makmum, bila kita makmum hendak masuk ikut imam, yakni kita nak masuk ikut imam dalam sembahyang lah, maka ikutlah di mana-mana tempat imam di dalam sembahyang imam. Ini kaedah dia. Bila kita makmum nak masuk, nak ikut imam dalam sembahyang, maka kita kena ikut di mana-mana tempat, di mana-mana perbuatan
Perbuatan siapa? Perbuatan imam, kelakuan imam di dalam sembahyang dia. Sama ada imam tu berada dalam rokok umpama. Kita datang-datang, imam dalam rokok. Dia duduk dalam rokok. Perbuatan dia sekarang, dia duduk dalam rokok. Ketika tu kita kena ikut di mana perbuatan dia tadi. Dia rokok, kita rokok lah. Mari-mari dia duduk dalam iktidak. Kita pun nak akad takbir, duduk dalam iktidak. Dia duduk dalam sujud, kita pun akad takbir kena duduk dalam sujud juga, turun kepada sujud. Kita baru hadir tengok-tengok dia duduk dalam antara dua sujud, duduk antara dua sujud. Kita pun kena akad takbir, terus duduk di antara dua sujud. Kaedah. Bila kita makmum hendak masuk ikut imam yang di dalam sembahyang tu, maka ikutlah di mana-mana tempat, yang di mana-mana perbuatan kelakuan imam di dalam sembahyang. Kena ikut dia. Dia sujud, kita sujud. Kalau dia sekarang duduk dalam iktidak, kita agak takbir, duduk dalam iktidak juga. Tak payah rokok dah. Duduk iktidak juga. Bila rakaat ataupun tidak, itu dia tahu. Tetapi kalau imam di dalam rokok, lepas tu makmum takbiratul ihram. Imam dalam rokok, makmum takbiratul ihram. Kemudian ia makmum tu, setelah mana dia takbiratul ihram tu, hal keadaan imam duduk dalam rokok, dia pun akad takbiratul ihram. Lepas daripada tu rokok selalu, rokok selalu, serta dapat tetap rokok serta imam. Dia dapat tamakninah dengan imam. Jawab kalau tadi tu, dapatlah rokaatnya rokaat bagi makmum. Dapatlah dia rakaat, bolehlah dikira rakaat tersebut. Kenapa? Sewaktu dia hadir, imam duduk dalam rokok, dia takbiratul ihram, kemudian dia rokok selalu, dan dia rokok selalu tu dia dapat duduk tetap rokok bersama-sama dengan imam. Dia dapat duduk tamakninah di dalam rokok tu bersama-sama dengan imam. Maka ketika hal tersebut, dikiralah rakaat dia. Kerana dia dapat tamakninah dengan imam di dalam rokok. Maka jika tidak dapat tetap, yakni jika tak dapat tamakninah, yakni pada rokok tadi tu, ni sebaliknya. Dia mari-mari imam duduk dalam rokok, dia pun akad takbir Allahu Akbar, dia pun rokok selalu. Tapi dia rokok selalu tu tak dapat tetap, yakni tak dapat tamakninah pada rokok. Tadi dapat tetap, dapat tamakninah dalam rokok. Ni tak dapat pula. Jawab, nescaya luput rakaat itu. Rakaat tadi tu tak boleh bilang dah lah. Kena tambah rakaat dia nanti. Manakala imam beri salam Assalamualaikum, dia bangun, buat rakaat yang lain, tambah rakaat yang lain. Sebab apa? Sebab dia datang tadi tak sempat nak duduk tetap tamakninah pada rokok bersama-sama dengan imam. Tadi sempat, ni tak sempat. Maka tak sempat ni, luputlah rakaat pada dia. Itu kadang-kadang maknanya oleh kerana kita jahil dalam bab, dalam masalah ni, selisih pun maknanya kita kira rakaat. Padahal selisih ni tak kira rakaat. Selisih imam sami Allah, kita Allahu Akbar nak rokok, dia kira rakaat. Nanti tak jadi tu, tak jadi, selisih tak jadi. Sebab apa tadi tu? Sebab dia tak tahu. Sebab tu kita kena tahu di sembahyang, supaya sembahyang kita tu comel, supaya sembahyang kita tu elok.
Maka jika tidak dapat tetap, yakni tak dapat tamakninah pada rokok tu, nescaya luputlah rakaat itu. Dan ikut imam bangkit selalu dah kena bangun. Ada kita tak sempat dengan dia tamakninah, acu kita turun tadi, dia pun sami Allahu liman hamidah, kita bangun selalu. Tak perlu baca dah subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, tak payah dah pakai tu. Ikut dia. Bangkit. Dan ikut imam bangkit selalu. Ayat ni bangkit daripada iktidal tu, iktidal tadi. Habis itu. Begitu juga, yakni serupa tu juga. Serupa masalah tadi juga. Apa? Yakni luput rakaat juga macam maknanya. Begitu juga, yakni serupa pada masalah tu juga. Yakni dengan maknanya luput rakaat juga. Dapat imam di dalam iktidal. Apa dapat imam di dalam iktidal? Yakni dia itu bahasa kata mudah. Dia sempat dengan imam di dalam iktidal, pun luput rakaat juga. Luput rakaat juga. Dia sempat dengan imam, tapi dia sempat dengan imam hal ada imam duduk dalam iktidal dah. Serupa tu juga dengan maknanya luput rakaat juga pada ketika itu. Atau di dalam sujud, dia sempat dengan imam, imam duduk dalam sujud, pun ketika tu luput juga rakaat, tak bila rakaat. Atau antara dua sujud, imam duduk antara dua sujud, dia baru mari pun luput rakaat tersebut walaupun dia duduk terus. Atau sujud yang kedua, imam duduk sujud yang kedua, kita pun datang Allahu Akbar turun sujud yang kedua, pada ketika tu tak dibilang rakaat juga. Walaupun tak dibilang rakaat, tapi fadilat jamaah dikira. Fadilat jamaah dikira. Sebab itulah maknanya jangan kita manakala imam duduk dalam iktidal ke, imam duduk dalam sujud ke, imam duduk antara dua sujud, kita tak masuk lagi. Kita duduk waktu betul kain belakang, betul piyuh, erek jambuk lah, korek lengu lah, macam-macam, betul baju lah, kilah kain dan sebagainya. Jangan. Terus duduk. Terus di mana imam berada, kita ikut, kerana kita akan dapat fadilat jemaah pada ketika itu. Besarlah jemaah kita tadi tu, gemuk jemaah kita tadi tu, nak dibandingkan dengan orang yang tak sempat seperti kita. Kalau macam tu takbirlah makmum, jangan nanti lagi. Takbir selalu, jangan duk tunggu-tunggu, kerana kalau tunggu-tunggu tu dia panggil makruh pada ketika itu. Makruh kita buat kerja begitu. Walaupun tak haram, jangan di sini bukan terdahan haram tu, jangan dengan makna terdahan makruh. Takbirlah makmum, jangan jadi terdahan makruh tu, jangan tu, jangan nanti lagi, terus ikut imam. Kemudian titik situ. Kemudian yakni selepas takbiratul ihram, lepas kita takbir, ikut pergi tempat imam selalu. Ikut selalu di mana imam berada tu, ikut dia. Pada ketika itu dapat fadilat jamaah. Bolehlah kita fadilat jamaah. Tiada dapat rakaat itu, tapi rakaat tak dapat, tapi tak boleh dibilang rakaat ketika itu. Ketika mana? Ketika kita sempat di dalam iktidal, ketika kita sempat di dalam sujud, ketika kita sempat di antara dua sujud, ketika kita sempat dengan imam di sujud yang kedua. Ketika itu tak dapat rakaat, tapi kita masuk tu, tapi dapat fadilat jemaah. Kerana apa tu? Ilat pada kata kerana apa tak dapat rakaat, tapi dapat fadilat. Fadilat boleh, rakaat tak boleh. Kerana apa tak boleh rakaat ni? Kerana tiada dapat rokok yang tetap. Kerana kita tak sempat tamakninah di dalam rokok dengan imam serta imam. Sebab itulah kita tak dibilang rakaat. Dan tambahlah rakaat. Tambahlah rakaat lepas daripada tu. Tambah
kemudian daripada salam imamnya, imam bagi makmum. Selepas daripada imam salam, kita tambahlah rakaat untuk mencukupkan sembahyang kita tadi tu. Berapa dia? Habis satu kaedah lagi. Satu kaedah lagi. Tak ada kaedah dah. Kaedah lagi pula. Satu kaedah lagi. Manakala seseorang sembahyang mengikut imam, siapa sembahyang mengikut imam? Yang dinamakan makmum lah. Makmum. Manakala seseorang sembahyang, dia sembahyang tu mengikut imam yang dinamakan dengan makmum tu, nescaya terjadilah ia seseorang makmum yang ikut imam tu terjadi salah satu daripada dua gelaran. Terjadi pada dia salah satu daripada dua gelaran. Manakala dia tu nama makmum, dia tu ikut imam, maka ketika tu automatik akan terjadi kepada dia salah satu daripada dua gelaran. Mana dua gelaran tu? Kata dapat gelaran tu dengan tiada pisah gitu. Pisah tu baca tu, pisah, tak ada gigi. Boleh jadi kalau lembu tak ada gigi tu boleh buat gobel lagi. Tak ada gigi, tak ada titik itu, pisah. Satu kaedah lagi, manakala seseorang sembahyang mengikut imam, nescaya terjadilah ia seseorang makmum yang mengikut imam tadi tu terjadi salah satu daripada dua gelaran. Jadi dua gelaran ini dapat dua gelaran ini dengan tiada pisah, dengan tak payah nak pisah, dengan makna secara automatik akan terjadi pada dia. Dan tidak payah niat, tidak niat yang ni, dan tak payah niat, tak payah kata usolli nak jadi benda ni tak payah, tak payah nak niat dah. Mana dua gelaran tu? Satu gelarannya yang boleh buat mubtada lah tu, bermula satu gelarannya ialah makmum muwafiq. Manakala kita terjadi seorang makmum, kita ikut imam, terlekat di kita akan dapat salah satu daripada dua gelaran ini. Wa imanya gelarannya makmum muwafiq, yang keduanya atau kedua gelarannya ialah makmum masbuq. Ada kalanya akan tergelar di kitanya panggil makmum masbuq. Dua ni wajib ambil salah satu daripada dua ni. Sama ada jadi kita makmum muwafiq ataupun jadi kita makmum masbuq. Mustahil ambil dua-dua dalam masa yang sama. Mustahil. Muwafiq dan masbuq dalam masa yang sama itu mustahil. Tak ambil dua-dua pun mustahil juga dalam masa yang sama. Sebagaimana mengaji akidah dululah. Itu salah satu daripada tu mesti terjadi terlekat di kita tanpa kita pisah, tanpa kita niat. Akan terjadi di kita manakala kita digelar dengan makmum, sama ada kita tu makmum muwafiq ataupun makmum masbuq. Maka erti muwafiq ialah makmum yang mendapat masa membaca Fatihah. Wallahu a'lam wa